InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berkumpul semula untuk kita sambung semula kuliah kita menggunakan buku tafsir yang ditulis oleh salah seorang tokoh besar dalam alam Nusantara ini, iaitu Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Dan kita nak sambung semula perbincangan kita mengambil manfaat ataupun tafsir daripada suratul Balad. Yang mana surah Balad ini kita dah bincang dah ya, pada kuliah yang lepas, tetapi kita tak habiskan. InsyaAllah kita nak sambung hari ini pada ayat yang kelima. Kita nak bermula dengan ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahu an-najdain. Ayat 5 sehingga 10. Baik. Bila Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Balad ini, Allah memulakan ayat ini dengan menyebutkan ya, ataupun dengan bersumpah menggunakan bumi yang begitu masyhur di sisi orang Islam, iaitulah bumi Makkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hilum bihadzal balad. Dan saya telah pun hurai tafsirannya, yang mana tafsirannya menurut sebahagian ulama mengatakan Allah menghalalkan bumi Mekah ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memeranginya demi untuk membebaskannya daripada kuasa cengkaman orang kafir. Sebahagian ulama mengatakan tidak. Yang dimaksudkan wa anta hillum bihadzal balad, mengatakan wahai Muhammad, darah engkau di bumi Mekah ini pada peringkat awal dihalalkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy berusaha untuk menumpahkan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa walidin wa ma walad, yang merupakan bapa dan merupakan anak-anak dan apa yang diperanakkan. Yang ni ada macam-macam tafsiran. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Yang ni ada berbagai-bagai tafsiran yang telah saya huraikan. Yang mana kita nak faham ayat yang kelima ni, kita kena faham dulu maksud. Apakah maksud yang Allah Subhanahu wa taala kata laqad khalaqnal insana fi kabad? Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Para ulama tafsir berbeza pendapat dengan maksud susah payah di sini apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Allah
apabila menciptakan manusia, manusia ini memang berada dalam keadaan kesusahan. Ya. Kata Allah, bila dia cipta manusia dalam kesusahan, maka para ulama kata kalau kita perhatikan kehidupan manusia ni memang susah. Hamka mengatakan, berkata Al-Yaman, tidak ada Allah menciptakan makhluk yang lebih banyak susah payah dalam hidup ini melebihi anak Adam. Padahal dia adalah makhluk yang paling lemah pula. Ya, daripada rahim ibu, kepayahan itu kita dah rasa dah. Ya, ibu tu rasa payah nak mengandungkan kita dan nak melahirkan kita. Setelah kita lahir, masih lagi dengan kepayahan, iaitu nak jaga kita, nak susukan kita, nak uruskan kehidupan kita, sehinggalah kita boleh menguruskan diri sendiri. Kira manusia ni lambat lah. Kalau kita tengok haiwan, tuan-tuan, bila dilahirkan oleh ibu dia berjalan jatuh sekejap, dia tak sampai sehari pun. Then, dia boleh dah urus diri dia sendiri. Kan? Tapi manusia ini berada dalam keadaan susah payah. Ada juga yang kata, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ada yang kata kabad ini, maksud kabad ini ialah kekuatan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan kekuatan. Sama ada kekuatan akal fikiran, sehingga manusia ini boleh menguasai bumi. Sehingga manusia ini, walaupun badannya, fizikalnya tidak besar, walaupun badannya ataupun fizikalnya tidak segagah haiwan-haiwan yang lain, tetapi akal fikiran manusia ini begitu kuat, sehingga gajah yang besar pun boleh ditawan oleh manusia. Sehingga gajah yang besar ini pun boleh tunduk kepada kehendak manusia. Sehingga harimau pun boleh diletak dalam sirkus. Kan? Sedangkan harimau tu lebih kuat berkali-kali ganda daripada fizikal kita. Tapi dengan kekuatan akal fikiran manusia, manusia ni boleh menundukkan haiwan-haiwan yang lebih gagah dan lebih kuat daripada fizikal dia, hanya kerana otak yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Dan juga manusia ini juga mempunyai kekuatan fizikal, iaitu mempunyai tenaga untuk mengangkat sesuatu yang berat, membina bangunan-bangunan yang tinggi. Oleh kerana itulah Firaun ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, ulama-ulama yang mengkaji tentang sejarah Mesir kuno ni, mereka ada berbeza pendapat. Kan? Firaun yang mana yang menjadi musuh sehingga Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Nabi Musa. Kan? Ulama beza pendapat. Ada yang kata Firaun itu Ramses II, ada yang kata Firaun yang lain, ada yang kata dua Firaun. Tetapi pendapat yang tepat hanya satu Firaun. Yang tepatlah, paling tepat ialah Ramses II lah. Kenapa Ramses II? Kerana menurut sebahagian pengkaji, Ramses II ini membina bangunan yang paling besar dan dia memerintah selama 70 tahun. Dia memerintah selama 70 tahun, itu yang pertama. Yang kedua, dia membina tugu dia yang paling besar sekali, yang dekat Abu Simbel kalau tak silap saya, yang mana itu merupakan tempat ibadat agama mereka. Yang mana sebelum-sebelum itu, Firaun ni banyak dia menyembah dewa-dewa. Tapi bila masuk zaman Firaun Ramses II ini, oleh kerana kekuasaan dia, oleh kerana dia boleh membina bangunan yang tinggi-tinggi, bangunan yang besar-besar, maka dibina monumen dia, dibina orang kata apa, patung-patung yang besar mewakili diri dia, kerana dia nak menganggap ataupun nak menabalkan diri dia ini kononnya dia adalah Tuhan. Ini manusia. Apabila dia mempunyai kekuatan teknologi, apabila dia mempunyai kekuatan yang boleh menguasai alam, maka dia ada dalam diri dia ada sifat jabarut, ada sifat sombong, sifat besar diri. Oleh kerana itu orang Islam ni disuruh sentiasa untuk menundukkan dahinya yang paling tinggi dalam jasad dia, letak di atas lantai sambil mengucapkan subhanazil jabarut,
wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Saya tahu mungkin tuan-tuan dan puan-puan macam pelik, kenapa ustaz baca bacaan yang berbeza ni? Kan? Sebenarnya kalau tuan-tuan tengok dalam bacaan sujud ini ada pelbagai bacaan. Subhan rabbiyal a'la itu sebahagian daripada bacaan. Subhan rabbiyal a'la sahih. Tidak ada masalah pada bacaan itu. Tetapi ada di sana bacaan-bacaan yang lain yang kita disuruh untuk baca. Antara lafaz yang sahih, zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan di dalam sujud baginda ialah subhanadzil jabarut. Maha suci Tuhan yang mempunyai kekuasaan. Wal malakut, ya, dan mempunyai setiap kerajaan. Wal kibriya, dan mempunyai kebesaran, mempunyai kesombongan. Allah Subhanahu wa taala layak untuk bersifat sombong kerana dia Tuhan. Wal 'azamah, yang mempunyai keagungan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Taala rahmati sekalian, tengok dalam bacaan ini, sebenarnya kalau kita fahami, kita tadabbur, kita akan sedar kekuatan yang Allah Taala bagi kat kita ni hanyalah secepis kekuatan, hanyalah sedikit jika nak dibandingkan dengan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala ada, yang mana menjadi sifat Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Taala itu maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Jadi Allah Taala kata laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam keadaan mempunyai kekuatan. Ada dua tafsiran di sini. Tafsiran yang pertama, kabad bermaksud susah payah. Yang kedua, kabad bermaksud kekuatan. Jadi ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, kami jadikan manusia ini, kami ciptakan manusia ini dalam keadaan dia itu perlu bersusah payah. Susah payah dari sudut kehidupan, orang nak jaga dia susah. Dia nak meneruskan kehidupan pun susah. Kemudian Allah Ta'ala uji dia dengan musibah. Itu juga merupakan kesusahan untuk dia. Itu juga merupakan kesusahan. Allah Ta'ala bagi kat dia musibah. Allah Ta'ala bagi kat dia ujian hidup. Dia akan jadi susah. Allah Ta'ala bebankan dia dengan hukum hakam syarak. Allah Ta'ala wajibkan ke atas dia salat. Allah Ta'ala wajibkan ke atas dia puasa. Allah Ta'ala wajibkan ke atas dia zakat. Yang mana kesemua ini merupakan kesusahan, merupakan bebanan yang dia kena tangguh. Maka sebab itu orang-orang Islam yang baligh dan berakal ini dipanggil mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang dibebankan dengan hukum yang mana dia perlu merasai kesusahan. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Supaya dia rasa yang dia ni hamba. Supaya dia rasa yang dia ni ada Tuhan yang berkuasa yang boleh suruh dia buat apa saja tanpa berhak dia bertanya kenapa itu dan kenapa ini. Ini yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal, hamba yang setia, hamba yang taat kepada Tuhan, tunduk dan patuh. Allah Ta'ala suruh buat ni, dia buat. Allah Ta'ala suruh buat tu, dia buat. Ini hamba yang sentiasa taat kepada Tuhannya. Jadi kita nak jadi hamba yang macam inilah. Maka bila ada dua tafsiran, maka nak faham ayat ni, ayahsabu allai yaqdira alaihi ahad. Adakah manusia menyangka yang tidak ada sesiapa pun yang berkuasa ke atas dirinya? Maka boleh difahami dengan dua tafsiran. Kalau kita maknakan kabad tadi dengan makna kuat, katalah kita fahami ayat ni, kami telah ciptakan insan itu dengan kekuatan ataupun dalam keadaan dia mempunyai kekuatan. Maka kita kena faham ayat ni, ayahsabu allai yaqdira alaihi ahad. Adakah manusia yang mempunyai kekuatan itu menyangka tidak ada sesiapa pun yang akan berkuasa ke atas dia? Adakah dia nak sangka Allah Ta'ala tak boleh ambil tindakan kat dia? Ini merupakan ayat ancaman. Kerana kadang-kadang manusia ni bila mempunyai kuasa, bila mempunyai kerajaan, bila mempunyai kekuatan, dia mula sombong. Dia mula sombong. Ini yang berlaku kepada Firaun. Yang mana apabila Firaun mempunyai kekuasaan, bila mana Firaun ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menjaga bumi Mesir yang mana semua rakyat di Mesir itu tunduk pada dia, mempunyai kekuasaan yang sangat hebat. Ketika mana dia kalah, ya, ketika mana penyihir ataupun kita kata tukang sihirnya kalah apabila bertarung dengan Musa, maka Firaun pada ketika itu, orang-orang yang berada dalam tu semua beriman dengan Tuhan Musa, semua beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada ketika itu Nabi Musa berjaya berdakwah, Firaun mengatakan, adakah kamu semua beriman? Adakah kamu semua nak percaya kepada Tuhan Musa sebelum aku memberikan izin kepada kamu? Ya, sebelum aku bagi izin pada kamu, ya, kamu dah beriman dulu. Nak beriman, nak percaya pada Tuhan yang sebenar pun nak kena minta izin kau juga ke? Kan? Jadi ini yang menjadi, orang kata apa, sejarah. Ini yang menjadi pedoman kita tentang bagaimana sombongnya Firaun, supaya kita jadikan sebagai pengajaran. Kan? Sehingga apabila golongan-golongan yang kalah, yang tewas dengan mukjizat Nabi Musa, mereka kata apa? Qalu amanna bi rabbil alamin. Kami beriman dengan Tuhan yang menguasai alam ini. Rabbi Musa wa Harun, yang merupakan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Apa kata Firaun? Qala Firaun amantum bihi qabla an azana lakum. Adakah kamu nak beriman dengan Musa sedangkan aku belum berikan kita panggil apa, kebenaran ataupun keizinan pada kamu? Nak beriman pun, nak percaya pun kena minta izin ke? Tapi manusia ni bila dah sombong begitu, dia rasa tidak ada sesiapa yang boleh untuk mengambil tindakan pada diri dia. Maka bila Allah Ta'ala ciptakan Firaun, Allah Ta'ala berikan kuasa kepada Firaun, Allah Ta'ala berikan kekuatan yang pelbagai kepada Firaun, sehingga semua rakyat dia tunduk pada dia, maka Allah menunjukkan kekuasaan dia. Maka ayat ni nak bertanya pada manusia yang sombong, yang ada kekuatan ni, adakah dia menyangka, adakah manusia yang rasa diri dia kuat tu sangka tak ada siapa-siapa lagi yang boleh berkuasa ke atas diri dia? Ketahuilah bahawasanya Tuhan itu sangat-sangat berkuasa. Ketahuilah bahawasanya Tuhan itu sangat-sangat boleh untuk mengambil tindakan. Cuma ada kalanya Tuhan memberikan ruang dan peluang supaya orang yang zalim itu bertambah zalim, kerana nanti Allah Ta'ala akan ambil tindakan, akan membinasakan atas kezaliman yang dia buat. Itu kalau kita fahami kabat itu dengan makna kekuatan, maka dia menjadi satu ayat yang memberikan amaran dan memberikan ancaman. Tapi kalau kita faham ayat ni, kabat ni dengan maksud kami ciptakan manusia itu dengan susah payah. Dengan susah payah maksudnya kami ciptakan manusia itu dengan penuh pancaroba. Hidup manusia itu penuh dengan ujian, penuh dengan kesakitan, penuh dengan bebanan hukum. Maka ayat yang kita baca ni, ayat nombor 5 ni, dia boleh jadi sebagai ayat yang memberikan ketenangan. Ayat pujuk, memujuk orang-orang yang beriman yang diuji oleh Allah dengan hukum. Kan, sebab kalau kita hidup dalam dunia ni, kalau kita jadi mukmin memang kita susah. Susah. Nak makan pun susah, nak kena cari halal. Nak makan susah, nak kena cari yang halal dulu. Kan, kalau kita tengok orang bukan Islam, dia main balon je. Dia tak peduli halal tak halal. Tapi kita kena cari yang halal dulu. Susah. Kemudian pergi mana-mana pun kena melazimi salat. Walaupun ada kemudahan, jamak dan qasar, tetapi kena salat. Kan? Maka ayat ni menjadi satu pujukan. Pujuk siapa? Pujuk orang beriman. Yang mana orang beriman ini ada kalanya Allah Ta'ala uji dengan pelbagai hukum hakam. Allah Ta'ala kata, ketahuilah, satu hari nanti Allah berkuasa dalam nak memberikan kamu
ketahuilah Allah Ta'ala berkuasa nak berikan kamu ganjaran yang sangat-sangat besar, ganjaran yang berlipat kali ganda lebih baik daripada ujian yang Allah Ta'ala bagi kat kamu. Daripada hukum berat yang kamu rasa ni, Allah Ta'ala akan gantikan dengan sesuatu yang sangat-sangat lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin orang Islam dalam dunia ni tengok orang yang bukan Islam lebih kaya berganda-ganda. Sebenarnya dalam dunia begitu, tuan-tuan. Manusia paling kaya dalam dunia bukan orang Islam hari ni. Kadang-kadang kita merasa, kenapa dia kaya sedangkan dia tak beriman. Solat pun tak warnah, tapi Tuhan bagi kat dia macam-macam. Nak bagi tahu Allah Ta'ala itu berkuasa untuk mengubah keadaan si kaya sehingga menjadi miskin, ataupun mengubah keadaan si mulia dalam dunia menjadi manusia yang paling buruk keadaannya di akhirat. Ya? Dan hadis ayat Quran ni juga mungkin bermaksud Allah Ta'ala berkuasa ke atas sesuatu apabila Allah mentakdirkan ke atas kamu, wahai orang Islam, untuk dikasari, untuk dizalimi, untuk dihina, tapi kamu sabar. Ketahuilah, sesungguhnya jangan sekali-kali kamu sangka tidak ada sesiapa yang berkuasa untuk mengambil tindakan ke atas mereka yang melakukan kezaliman di atas dunia, di atas muka dunia ni. Maka ayat ni boleh difahami dengan pelbagai makna. Hamka kata apa? Kalau tuan-tuan ada buku boleh tengok pada muka surat 272. Hamka kata, apakah dia menyangka bahawa tidak ada seorang pun yang berkuasa ke atas dirinya? Apakah disangkanya bahawa Tuhan tidak melihat dan memerhatikannya? Apakah dia menyangka bahawa Tuhan akan membiarkan sahaja dia berleluasa berbuat sesuka hati? Ini untuk ayat yang tafsiran yang pertama saya sebut tadi. Manusia rasa diri dia kuat, maka jangan sesekali ingat tak ada sesiapa yang akan berkuasa ke atas diri dia, walaupun dia mempunyai kekuatan, walaupun dia mempunyai kekayaan. Jangan sekali-kali rasa dia akan terlepas daripada cengkaman Tuhan dia. Okey. Kemudian dia kata apa? Yaqul ahlaktu malal lubada, dan dia mengatakan, orang ni mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang begitu banyak. Kalau ayat ni ditujukan kepada orang kafir, maka maksudnya orang kafir yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti ni, dia akan kata, alangkah banyaknya aku telah membinasakan hartaku. Aku dah banyak membinasakan hartaku, tapi aku tak dapat untuk menebus dengan kebanyakan harta itu untuk mendapatkan syurga. Tak dapat. Lawan Muhammad sebenarnya membinasakan diri dia. Kalau orang tu orang yang bukan kafir, orang yang fasik, ayat ni bermakna orang fasik ni masuk orang Islam tapi tersesat jalan. Orang Islam tapi menjadi penderhaka. Dia juga akan berkata, alangkah banyaknya harta yang telah aku binasakan. Alangkah banyaknya harta yang telah aku binasakan. Allah Ta'ala bagi aku macam-macam kelebihan, macam-macam harta, tapi aku tak gunakan harta itu untuk mendapatkan pahala. Kan? Sedangkan orang yang mempunyai harta yang banyak ni, sebenarnya kalau betul-betul tuan-tuan, dia nak menjadi orang saleh, dia mempunyai kelebihan yang lebih banyak daripada orang-orang yang miskin. Kan dulu saya pernah cerita hadis, orang miskin datang mengadu jumpa Nabi SAW, dia kata, orang-orang kaya dah bawa lari pahala banyak. Macam mana bawa lari pahala banyak? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat seperti mana kami salat. Ni orang miskin mengadu ni. Mereka puasa seperti mana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan lebihan harta yang kami tak ada. Mereka ada lebihan harta, kami tak ada. Jadi dia orang lebih daripada kami. Maka Nabi SAW ajar orang miskin macam mana nak bersedekah dengan amal saleh. Nabi suruh bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, itu la ilaha illallah. Banyakkan ucapan ini, itu sedekah. Suruh ajak orang buat kebaikan, cegah orang buat kemungkaran, itu semua sedekah. Kemudian Nabi kata, pada nafkah batin isteri kamu itu juga mempunyai sedekah.
Maka orang miskin boleh buat. Tapi ada yang bertanya kepada Nabi SAW, kalau orang kaya pun buat, macam mana yang kami buat, macam mana ya Rasulullah? Maksudnya Nabi suruh tasbih, Nabi suruh takbir, Nabi suruh tahmid, Nabi suruh tahlil, Nabi suruh amar ma'ruf dan nahi munkar. Tapi kalau orang kaya pun buat benda yang sama, macam mana wahai Rasulullah? Sebab orang kaya pun boleh buat juga. Orang miskin berzikir, orang kaya boleh berzikir. Tapi kalau orang kaya bersedekah dengan lebihan harta yang mereka ada, orang miskin boleh buat, orang miskin tak boleh buat. Orang miskin struggle, duit pun tak cukup. Maka Nabi SAW kata apa? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang dia suka, kepada orang yang dia kehendaki. Kan? Harta yang Allah Ta'ala bagi pada manusia, terutamanya kepada orang Islam, sepatutnya digunakan untuk mendapatkan pahala yang pelbagai. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan, la hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halkatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah wa huwa yu'allimuha wa yaqdi biha, atau kama qala. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, kata Nabi, la hasada illa fi ithnatain, tidak ada hasad melainkan pada dua perkara. Apa itu hasad? Orang Melayu panggil hasad dengki. Sebenarnya hasad tu pun dengki, dengki tu pun hasad. Tapi kita oleh kerana kita benci dengan dengki ni, kita bagi terus hasad dengki. Sedangkan hasad tu pun dengki juga. Dengki-dengki lah kalau ikut makna literal lah kan. Kenapa kita benci dengan dengki? Kerana orang Melayu paling banyak berdengki. Orang Melayu paling banyak berdengki. Tapi tak apalah. Saya bukan nak cerita pasal Melayu tu. Saya nak cerita pasal hadis Nabi SAW kata, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad melainkan pada dua benda. Hasad ni apa? Bila orang kata, dia dengki kot dengan aku. Dengki tu apa tuan-tuan? Dengki tu dalam bahasa syar'i ataupun dalam istilah syar'i, tamanni zawalan ni'mah atau tamanni zawalin ni'mah anil mahsud. Satu harapan, satu perasaan mengharapkan nikmat itu hilang daripada orang yang kita dengki. Itu biasa, normal lah. Dengki ni bila? Bila kita tengok orang ada kelebihan yang tak ada pada kita. Tuan-tuan, kita semua ada perasaan dengki ni. Sama ada banyak atau sikit. Tapi waktu kita dengki dengan orang, adakah kita dengki orang yang lebih kurang daripada kita? Contohlah, kita pergi jalan dekat bandar, kita nampak ada orang pergi minta sedekah. Kita pun tengok, ish, aku ni dengki dengan dia. Pasal apa? Pasal dia miskin? Tak ada. Orang tak dengki kalau orang tu lebih kurang pada dia. Orang dengki bila ada dia, bila orang yang dia dengki tu ada kelebihan yang tak ada pada dia. Contoh lain. Satu orang, dia tengok kawan dia naik pangkat. Lepas tu dia rasa macam, ish, dengkinya aku. Sebab apa dia dengki? Sebab kawan dia mendapat satu kelebihan yang tak ada kat dia. Itu maksud dengki. Dan dia ada perasaan, kalau boleh hilanglah nikmat tu daripada orang yang dia dengki tu. Kan? Jadi, dengki ni satu perasaan yang tak baik. Ini merupakan, Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, termasuk dalam penyakit hati yang mazmumah, bukan mahmudah, akhlak yang mazmumah, sifat-sifat yang dicela oleh syarak. Okey, dengki ni ada berapa jenis? Dengki ni ada beberapa kategori. Yang pertama, dengki yang paling jahat sekali, iaitu dia mengharapkan hilang nikmat daripada orang yang dia dengki, walaupun nikmat tersebut tidak kembali pada dia. Dia usaha supaya nikmat yang tak dapat kat dia tu tak dapat kat orang yang dia dengki, walaupun nikmat tu tak kembali pada dia. Dalam istilah orang Melayu kata, kalau dia tak dapat, kalau aku tak dapat, dia pun tak dapat. Badan muka sama-sama tak dapat. Itu dengki tahap maksimum lah. Jahat sungguh. Dengki ni haram. Dia usaha
sama ada dengan perkataan dia ataupun perbuatan dia. Bila dia dengki dalam jiwa dia, dia sebut satu perkataan, dia tindak dengan satu tindakan, sehingga nikmat tu hilang daripada orang yang dia dengki, walaupun nikmat tu tak kembali pada dia. Ini jahat sekali, ini paling jahat. Perbuatan ni haram. Ya, perbuatan ni haram. Ada satu lagi, dengki juga haram, tapi di bawah sikit, haram juga. Iaitu seorang yang dengki, dia mempunyai perasaan dengki, dia bertindak untuk menghilangkan nikmat nikmat orang yang dia dengki itu supaya hilang daripadanya dan nikmat tu kembali pada dia. Ini yang berlaku dalam kebanyakan keadaan orang yang dengki. Dia nak nikmat tu datang kat dia, maka dia bertindak sama ada dengan perkataan dia ataupun dengan perbuatan dia supaya orang yang dengki tu tak dapat benda tu dapat kat dia. Ni pun haram. Satu lagi, dengki yang mana dia mempunyai perasaan tu. Dia tengok orang yang ada kelebihan, dia ada simpan satu perasaan. Perasaan apa? Perasaan untuk berusaha supaya orang yang dia dengki tu tak dapat nikmat tu, tapi dia tak bertindak. Pasal apa dia tak bertindak? Dia tak bertindak kerana ada, orang kata apa, faktor luaran. Dia kata ada polis kat sini, bahaya. Kalau tak ada polis ni aku buat dah. Aku bertindak dah. Ini pun berdosa kan? Kerana dia dah terbuku dalam jiwa dia nak bertindak. Tapi dia tak dapat sebab ada halangan luaran yang telah pun kita hurai sebelum. Ada satu lagi dengki yang dia simpan di dalam hati, tapi dia tak bertindak. Dia tak bertindak. Dia diam aja. Cakap pun tidak, menulis pun tidak, bertindak apa pun tidak. Adakah dia berdosa? Para ulama berbeza pendapat. Ada yang kata berdosa, tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang tepat, dia tak berdosa. Kerana Nabi SAW mengatakan, innallaha tajawaza ummati amma haddathat bihi nafsu ma lam tatakallam atau ma lam taf'al atau tatakallam. Bukan. Nabi mengatakan Allah Ta'ala mengampunkan ataupun Allah Ta'ala melepaskan ataupun tak ambil kira apa yang umat aku simpan di dalam jiwanya, tetapi dia tak bercakap ataupun tak buat. Tapi para ulama kata dia kena hati-hatilah, bahaya. Sebab takut perasaan dengki yang terbuku dalam jiwa ni akan menyebabkan dia tewas dan dia bercakap juga. Dia hina juga ataupun dia bertindak juga. Yang bagus bila ada perasaan dengki dalam jiwa dia, dia usaha untuk buang perasaan dengki tu. Dia mungkin diberikan pahala oleh Allah kerana usaha dia tadi. Mamanya dia tengok kawan dia naik pangkat, dia ada perasaan dengki tu. Dia kata patut aku dapat dulu, aku senior lagi. Tapi dia kata isu ni semua Allah Ta'ala dah tentukan. Dia kata macam ni lah, engkau naik pangkat, aku belanja kau makan. Dia pula belanja. Jadi benda ni mungkin memberikan pahala. Dan ada satu lagi dengki yang disebut dalam hadis yang saya baca ni, iaitu perasaan cemburu, bukan untuk menghilangkan nikmat yang ada pada seseorang, tapi untuk berlumba untuk mendapatkan kebaikan yang sama. Ini sebenarnya bukan dengki, tapi dimasukkan di dalam dengki sebagai kita kata apa, kata-kata orang kata apa, kiasan, seolah-olah macam dengki, tapi sebenarnya bukan dengki, dia cemburu. Contohnya macam sahabat kita tengok dia banyak qiyamul lail, kita pun macam cemburu lah, aku pun nak ikut. Dia tak usaha untuk kawan dia tak bangun qiyamul lail, tapi dia usaha supaya sama-sama bangun. Para sahabat Nabi SAW ada sifat ni. Sifat cemburu apabila tengok orang ibadat lebih. Ada yang bagus kalau dia berlumba dalam perkara yang bagus. Ada yang tak bagus kalau dia cemburu dan berlumba dalam perkara maksiat. Dia tengok orang pergi berjudi, dia kata aku dengki, aku nak pergi juga. Itu haram. Tapi kalau dia berlumba dalam perkara yang baik, orang ni sedekah untuk masjid, dia pun nak sedekah. Dia kata aku cemburu betul, aku pun nak buat. Orang ni infak untuk bagi orang buka puasa, dia pun cemburu, dia kata aku pun nak buat juga. Yang ni perkara yang baik dalam agama. Maka Nabi SAW dalam hadis yang saya baca tadi, Nabi kata apa? La hasada illa fi snatain. Tidak ada hasad
Tidak ada cemburu melainkan pada dua perkara. Rajulun atahu Allahu mala. Yang pertama, lelaki yang Allah Taala berikan dia harta. Bukan semua orang dapat harta yang lebih ni tuan-tuan. Ada orang Allah Taala bagi dia miskin. Susah hidup dia. Nak sedekah tak boleh. Sebab apa? Sebab makan dia pun tak cukup. Dia pun kena pergi minta zakat pula. Tapi ada manusia yang Allah Taala bagi kelebihan rezeki. Tapi Nabi kata, lebihan rezeki ni fasallatahu ala halkatihi fil haq. Bila Allah Taala bagikan dia lebihan rezeki, dia gunakan hartanya tu, dia belanjakan hartanya tu untuk kegunaan perkara-perkara yang benar. Dia gunakan harta yang dia ada ni untuk buat benda yang betul. Moga Allah Subhanahu wa taala meredai apa yang dilakukan oleh Khadijah sebagai manusia yang pertama yang menggunakan harta dia untuk kebenaran, iaitu membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sayang kat dia. Ketika mana Aisyah radhiyallahu anha ada perasaan cemburu bila Nabi SAW salat, tiba-tiba adik kepada Khadijah bernama Halah. Halah bagi salam. Nabi SAW kata apa ni, Aisyah kata fa'arafa istizana Khadijah. Nabi terasa macam Khadijah datang. So, suara lebih kurang sama. Kemudian Nabi kata Allahumma Halah, ya Allah Halah rupanya. Ingat Khadijah, sebab Khadijah dah wafat. Maka Aisyah kata, apa yang kau tunggu lagi? Apa yang kau ingat-ingat lagi kepada ajuzu Quraisy, orang perempuan tua Quraisy, hamra'u syidqain, dalam keadaan giginya pun, gusinya pun merah, iaitu gigi pun dah tak ada. Kalau dia hidup sekarang ni, gigi pun dah tak ada dah. Laqad abdalakallahu bima huwa khairun minha. Sedangkan Allah telah menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik daripada dia. Itulah Aisyah, kan Aisyah lebih muda dan Aisyah anak dara. Apa Nabi kata? Allah sekali-kali tidak pernah menggantikan aku dengan yang lebih baik daripada Khadijah. Kenapa? Sebab Nabi kata laqad amanat bi hina kafaraniyan nas. Kerana Khadijah beriman kepadaku ketika mana orang kufur kepadaku. Ketika mana orang tak percaya dengan Nabi. Ketika mana orang tak mau ikut Nabi. Khadijah dah beriman dah dengan Nabi. Wa saddaqatni hina kadzdzabaniyan nas. Dia membenarkan cakapku ketika mana orang lain mengatakan aku berbohong. Ketika orang lain kata aku menipu, Khadijah percaya cakap aku. Wa wasatni bimaliha hina haramaniyan nas. Dan Khadijah ini telah membantu aku dengan hartanya ketika mana orang lain tahan hartanya tak bagi dekat aku. Ketika mana orang lain tak bagi belanja untuk dakwah Nabi, tahan untuk dakwah Nabi tak bagi, Khadijah bagi. Kan? Wa ruziqtu minha alwalad hina haramani Allahu auladan nisa'u kama qala. Dan aku diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak dia. Nabi ada anak dengan Khadijah ketika mana isteri lain tidak dikurniakan anak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok orang yang diberikan dengan harta ini sepatutnya mempunyai ibadat yang banyak. Ya. Apa ni kita panggil? Mempunyai ibadat yang banyak sepatutnya. Tapi ada di kalangan manusia di hari akhirat nanti menyesal dengan harta yang banyak yang dia ada sebab dia tewas. Ya. Dia tewas dengan apa yang Allah Taala kurniakan kepada dia. Maka sebab itu dia kata apa? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah membinasakan harta yang banyak. Banyak harta Allah Taala bagi kat dia. Sepatutnya dia boleh gunakan untuk mendapatkan pahala. Tapi tak dapat. Kan? Kadang-kadang kita cemburu. Tengok orang yang mempunyai kekayaan. Bila kita tengok orang yang mempunyai kesenangan lebihan harta, boleh infak banyak-banyak untuk dakwah, untuk penganjuran kelas-kelas agama,
untuk projek-projek pembangunan agama. Tuan-tuan, kita rasa cemburu kan? Tapi ada di kalangan manusia yang banyak Tuhan bagi rezeki kat dia. Dia tak teringat pun nak buat amal kebajikan. Dia tak teringat pun nak buat menambahkan pahala dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Ni, ahlaktu malan lubada. Maka sebab itu Hamzah kata apa? Ayat ini menyatakan bagaimana orang yang telah bersusah payah menghabiskan tenaga dan harta bendanya untuk perkara yang tidak berfaedah, membanggakan kepada orang yang sudah berapa hartanya habis. Sebagaimana bangganya si tukang judi, sekian ribu dia menang atau sekian ribu dia kalah. Sebagaimana bangganya orang-orang yang mubazir, yakni orang yang membazir, membuang harta kerana menunjukkan dia orang kaya, bahawa sekian juta telah habis untuk berfoya-foya. Ketika mana orang lain struggle, ketika mana orang lain nak makan pun tak ada kemampuan, dia boleh buang harta dia. Dia boleh bazirkan harta dia. Tuan-tuan, orang seperti ini akan menyesal satu hari nanti. Ya, baik. Ataupun orang yang pada lahirnya berbuat baik, suka berderma dan membantu orang lain, padahal cuma semata-mata dia nak glamourkan diri dia. Dia nak tunjuk konon-konon dialah orang yang paling baik. Dia nak orang kata kat dia pemurah. Ini manusia-manusia yang riak. Ini pun bahaya. Sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis yang dirawikan daripada Abu Hurairah, bahawa di hari kiamat kelak semua orang akan ditanya, apa yang engkau perbuat dengan hartamu yang banyak itu? Orang itu menjawab, aku belanjakan untuk kebajikan dan aku zakatkan. Lalu datanglah sambutan, engkau bohong, kadhib, padahal engkau mengeluarkan harta itu hanya semata-mata supaya engkau dipuji oleh orang lain dan dikatakan bahawa engkau seorang yang dermawan. Lalu dilemparkanlah orang itu ke dalam neraka. Hadis ini riwayat Muslim, ada dalam Sahih Muslim. Ya, yang mana orang ni banyak harta, dari sudut zahir banyak amal saleh yang dia buat, tapi Allah Ta'ala tak kira, Allah Ta'ala tak hitung. Adakah Allah Ta'ala zalim? Tak. Allah Ta'ala tahu apa yang terbuku di hati dia. Waktu dia buat benda tu, dia bukan mengharapkan pahala daripada Allah, tapi dia buat tu kerana nak mengharapkan habuan dunia. Habuan dunia dia dah terima. Orang dah kata kat dia dermawan dah pun, maka dia tak layak untuk mendapat habuan akhirat. Maka sebab itu dia dimasukkan ke dalam neraka. Jadi pertama, kita kena jaga. Bila Allah Ta'ala bagi kat kita harta, bila Allah Ta'ala bagi kat kita kemampuan, bila Allah Ta'ala bagi kat kita kemewahan, kita kena jaga-jaga. Jaga-jaga untuk apa? Belanjakan di jalan yang benar. Pastikan saluran yang kita berikan itu saluran yang boleh membela kita di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita nak belanjakan untuk kebenaran, kita nak salurkan di tempat yang betul, pastikan. Ya, pastikan apa yang kita niatkan itu selaras dengan kehendak Allah, iaitu mengharapkan balasan daripada Allah, bukan mengharapkan balasan daripada dunia. Kerana niat ni benda yang paling susah. Bila belajar bab niat, kadang-kadang kita sukarkan bab apa? Kita sukarkan bab nak masukkan niat dalam jiwa. Allahu Akbar. Allah, Allah, Allah. Tak masuk-masuk niat. Kan? Sebenarnya benda tu tak susah pun. Selagi mana kita tahu kita nak buat apa, salat tu salat apa, kita dah dikira berniat. Tak susah pun niat salat ni. Tak perlu untuk angkat takbir berkali-kali, kerana niat dah ada dalam jiwa. Seperti mana mudahnya kita keluarkan duit daripada dalam poket, serahkan kepada orang miskin di luar daripada masjid setelah kita selesai salat Jumaat tu, begitulah mudahnya untuk kita angkat salat. Kalau kita dah memang tahu salat tu berapa rakaat, waktunya waktu apa, kita duduk di belakang imam, maka sudah tentu lebih mudah. Tetapi sebenarnya yang lebih susah bukan niat qasad, bukan tujuan, kerana benda tu difahami. Yang susah sebenarnya adalah untuk menjaga ikhlas. Itu yang susah. Sebab itu Sufyan As-Sauri, dia mengatakan, benda yang paling susah untuk aku rawat dalam diri aku ni sebenarnya adalah riak. Kerana bila aku berjaya tolak riak pada satu keadaan, dia akan datang dalam warna yang berbeza sehingga aku tak sedar, sehingga aku tak tahu.
Berapa ramai orang yang duduk depan kamera ni yang dilihat sebagai seorang tok guru yang ria, sebagai seorang tok guru yang jauh daripada ria, seorang tok guru yang begitu rendah diri, tapi dalam jiwa dia penuh dengan perasaan ria, dalam jiwa dia penuh dengan perasaan ujub pada diri dia. La samahallah, moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perasaan tu. Kan Allah Ta'ala bagi kat dia ilmu, dia gunakan, ya, dia gunakan ilmunya tu untuk berbangga-bangga tentang diri dia. Bukan dia mengangkat nama Allah, bukan dia mengangkat syariat Allah. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini benda yang kita kena jaga. Perasaan ikhlas dalam jiwa. Ya, kerana keikhlasan inilah yang menentukan sama ada Allah Subhanahu wa taala ingin menerima amalan kita ataupun tidak. Ya, baik. Kemudian Allah Ta'ala menyambung lagi pada ayat yang ke-7. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Adakah dia menyangka tidak ada orang yang melihat dia? Tidak ada sesiapa, tidak ada satu orang ataupun tidak ada sesuatu pun yang melihat dia. Okey. Ayat ni mempunyai dua tafsiran. Ya. Tafsiran yang pertama, ayahsabu annallah, adakah dia menyangka Allah Ta'ala tidak melihat dia dan tidak bertanya dia tentang harta dia, ketika mana dia bazirkan hartanya, ketika mana dia judikan hartanya, ketika mana dia salah gunakan hartanya, ketika mana dia pecah amanah terhadap harta dana rakyat, adakah dia tidak menyangka, adakah dia rasa Allah Ta'ala tak tengok dia? Adakah dia rasa Allah Ta'ala tak akan tanya dia daripada mana dia dapat harta dia? Adakah dia rasa Allah Ta'ala tak tanya dia ke mana pula dia belanjakan hartanya? Kan? Ini tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa sesak dada. Kita rasa sesak dada bila kita melihat pelbagai penyelewengan dana-dana rakyat yang diselewengkan oleh orang-orang tertentu. Kan? Kita rasa sedih. Tapi yang menjadi benda yang menyedihkan kita ni, yang buat benda ni negara Islam, pemimpin orang Islam. Ya, jadi ini yang kadang-kadang kita rasa Allahu Akbar. Moga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita lah daripada tempat-tempat yang boleh menyusahkan diri kita. Ya, yang boleh menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang akan menyebabkan kita bertanggungjawab jauh di hari akhirat nanti. Jauh daripada bebanan di hari akhirat nanti, tuan-tuan. Ya, baik. Itu tafsiran yang pertama lah. Adakah kita akan sangka Allah Ta'ala tak tengok kita? Apa yang kita buat? Kecurangan yang kita buat? Penyelewengan yang kita buat? Dapatkan harta dengan cara yang salah? Selewengkan dengan cara yang salah? Kan? Kemudian, adakah kita ni menyangka yang Allah Ta'ala tak tanya kita ke mana kita belanjakan harta? Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, manusia ni kadang-kadang dia menipu. Dia beramal, kemudian didakwa depan Tuhan, saya belanjakan harta saya untuk ni, saya belanjakan harta saya untuk ni, saya belanjakan harta dia untuk ni. Kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengetahui apa yang ada dalam jiwa manusia. Walaupun dia kata dia beramal untuk ni, walaupun dia kata dia buat benda ni, walaupun dia kata dia banyak mengamalkan, banyak berinfak fisabilillah, tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala ini alimun khabir, maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi pada Allah. Allah Ta'ala tahu dalam jiwa dia ada perasaan riya. Allah Ta'ala tahu dalam jiwa dia ada perasaan ujub dan takabur. Maka Allah Ta'ala tidak memberikan apa-apa ganjaran pada dia kerana dia tak mengharapkan Allah pun masa dia buat benda tu.
Oleh kerana itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, jangan sekali-kali sangka kita akan terlepas dengan hanya semata-mata kalam kita, kerana apa yang disembunyikan di dalam jiwa kita Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Itu yang kita kena sedarlah, ya, yang kita kena tahu. Baik. Kemudian kata Hamka, apakah mereka menyangka bahawa perbuatannya membuang-buang harta pada yang tidak berfaedah atau mengeluarkan harta menolong orang lain hanya semata-mata ingin disanjung, dipuji, bahawa semuanya itu tidak ada orang yang tahu? Kan? Dia ingat tak ada siapa yang tahu? Ingat Tuhan tak tahu ke dia riak? Ingat Tuhan tak tahu ke? Ya, dia itu memang nak dipuji. Apakah dia tidak sedar bahawa perbuatannya itu tidak lepas dari tilikan Allah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang dia lakukan. Jadi tuan-tuan, ini satu peringatan untuk diri kita bersama, ya? Untuk diri kita bersama supaya kita beringat. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi dengan ayat yang ke-8, alam naj'al lahu 'ainain, tidakkah kami telah menjadikan untuknya 2 biji mata, wa lisanan wa syafatain, dan 1 lidah beserta 2 bibir. Hamka kata diberi Tuhan 2 mata buat melihat jauh, jangan hanya merumbu-rubu, yakni jangan buat benda yang tak senonoh dalam semak dan rimba kehidupan ini dengan tidak tentu arah. Diberi lidah dan 2 ulas bibir, bibir sebelah atas dan bibir sebelah bawah. Guna bibir ni untuk cakap benda yang baik. Gunanya untuk cakap benda yang baik, untuk bertanya kepada orang yang pandai. Kerana kalau malu bertanya, sesat di jalan. Yang mana Hamka menukilkan daripada Sayyid Al-Murtada, dia kata dengan ayat-ayat ini Allah memperingatkan betapa besar nikmat yang dianugerahkannya kepada hamba-Nya. Dengan 2 mata untuk melihat, 2 mata untuk melihat, ya, 1 lidah untuk bercakap dan membolak-balikkan makanan dalam mulut. Maksudnya Allah Ta'ala bagi 2 bibir ni selain dia bercakap dan untuk mengunyah makanan. 2 bibir adalah bertalian dengan lidah. Bibir menghambat lidah itu sendiri ketika akan bercakap yang tidak berketentuan. Apabila agak lain rasanya, kedua bibir dapat dikatupkan sahaja. Maksud Tuhan kata, kami jadikan mata untuk kamu 2 supaya kamu dapat melihat dengan seimbang, dengan tepat. Kemudian kami jadikan kamu 1 lidah. Lidah berada di dalam 2 bibir, yang mana bibir boleh kawal 1 lidah. Lidah ni boleh cakap benda yang tak elok. Lidah ni boleh cakap benda yang tak bagus. Tapi Tuhan jadikan bibir. Tuhan jadikan bibir. Kerana untuk apa bibir? Bibir boleh kawal lidah. Bila lidah nak cakap benda tak elok, bibir tutup. Bibir tutup. Okey. Dan makanan yang sedang dikunyah-kunyah dengan gigi dihambat keluar oleh kedua bibir sehingga tidak berhamburan keluar. Maksudnya bila kita nak makan pun bibir tutup makan mulut kita supaya tak terkeluar lah. Supaya tak terkeluar makanan tu daripada mulut kita. Okey? Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wa hadainahun najdain. Kami berikan petunjuk kepada mereka tentang 2 najdain. Tapi itu najdain, 2 jalan yang tinggi. Najat ni tempat tinggi. Najat tempat yang tinggi. Bila Allah Ta'ala kata najdain, 2 jalan, maksudnya apa? Maksud 2 jalan itu ialah 1 jalan yang baik, 1 jalan yang buruk. Dua-dua Allah Ta'ala bagi tahu kat kita. Jalan baik pun ada, jalan buruk pun ada. Jalan baik pun ada, jalan buruk pun ada. Yang mana jalan yang baik telah diceritakan jelas di dalam Quran dan Sunnah. Jalan buruk pun disebutkan secara jelas oleh Quran dan Sunnah. Kenapa dipanggil jalan yang tinggi? Najdain. Disebutkan najdain itu, jalan itu tinggi, kerana jalan yang tinggi ini mudah dilihat oleh manusia. Sebab dia tinggi kan?
Yang tinggi pun boleh nampak, yang pendek pun boleh nampak. Macam mana kita tengok bulan? Orang rendah pun boleh tengok, orang tinggi pun boleh tengok. Jadi kenapa dipanggil tinggi? Jalan yang tinggi itu kerana Quran dan Sunnah telah menceritakan secara jelas apa itu hidayah dan apa itu dalalah. Apa itu hidayah? Apa itu benda yang sesat? Maka dia seperti jalan yang tinggi sebab liwuduhil adillah. Kerana begitu jelasnya dalil yang Allah Ta'ala sertakan kepada kita di dalam Quran dan Sunnah, maka sebab itu dipanggil dua jalan yang tinggi. Okey. An-Najdain artinya ialah dua jalan yang mendaki. Dua mata menghadap ke muka. Di muka terentang dua jalan yang mendaki, menandakan bahawa dua jalan yang terentang itu mesti ditempuh dengan perjuangan dan mengeluarkan tenaga juga. Hamka ada tafsir dia kata tinggi itu maksudnya kena rapat. Kena naik, kena berusaha naik, kena berpenat-penatan. Sebab kalau kita nak dapatkan kebenaran, kita kena berusaha. Kalau kita nak sebarkan kebenaran, kita kena struggle. Sebab bukan semua orang suka. Satu ialah jalan kebajikan, kedua ialah jalan yang buruk. Dia kata, pilihlah dengan akal budi yang telah dianugerahkan Tuhan dan bimbingan taufik hidayat ilahi, jalan yang baik dan jauhi jalan yang membawa celaka. Sebab dua-dua ni perlu struggle. Nak pilih jalan baik pun kena struggle, nak pilih jalan jahat pun kena struggle. Tapi pilihlah jalan yang baik kerana dia lebih menjanjikan kebahagiaan yang berterusan, yang tidak putus-putus. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Kuliah kita, insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya tengok kalau ada soalan atau komentar ataupun kritikan, saya lalukan. Baik. Saya cemburu dengan ilmu Ustaz. Jangan cemburu dengan ilmu saya. Saya ilmu bukan banyak. Cemburu dengan ilmu-ilmu orang yang lebih pandai daripada saya lah. Cemburu saya ini amat-amat mengharapkan Ustaz takhrij dan tahqiq pula juzuk 29. Semoga Allah merahmati Ustaz. InsyaAllah, doakanlah saya mempunyai keberkatan masa. Dulu saya banyak masa menulis sebab saya bukan pentadbir. Sekarang saya dah jadi pentadbir. Saya mencuri-curi masa. InsyaAllah tuan-tuan, saya tengah menyiapkan buku saya yang terbaru, Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan doalah, mudah-mudahan hujung tahun ini boleh keluar. Dalam masa yang sama, saya pun tengah menulis biografi 10 sahabat yang dijamin syurga. Yang ni tinggal 2 sahabat lagi. Kalau ada kesempatan, insya-Allah dia boleh siap. Insya-Allah, doakan saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah lafaz permulaan bagi khutbatul hajah yang tepat? Alhamdulillah ataupun innal hamdalillah? Dalam riwayat ada dua-dua. Alhamdulillah pun ada, innal hamdalillah pun ada. Kerana dua-dua datang dalam hadis. Dua-duanya sabit dalam hadis. Alhamdulillah boleh, innal hamdalillah pun boleh. Ini sebagai pembuka bagi ucapan. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah benar jika lazimi membaca surah Al-Mulk akan cerah kubur membaca? Mohon pandangan. Terima kasih. Surah Al-Mulk ada riwayat menyebutkan siapa yang baca sebelum tidur akan mendapat perlindungan daripada azab kubur. Riwayat ini ulama berbeza pendapat, ada yang mendhaifkan kerana sanad itu putus, ada yang menilainya sebagai hasan. Tapi tidak menjadi masalah untuk diamalkan sebab ia termasuk di dalam fadailul a'mal. Wallahu a'lam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah ada ajar tak doa untuk lindungi diri dari riya? Jazakumullah khair. Wa antum jazakumullah khair. Ada satu doa yang diamalkan oleh para sahabat, yang mana apabila mereka dipuji, ya, mereka kata Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli lima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kamu ambil tindakan pada aku atas apa yang mereka sebutkan tentang aku. Bila orang puji kita, kita tahu ada kelemahan diri kita, maka kita doa, ya Allah, jangan ambil tindakan pada aku dengan apa yang mereka sebut. Waghfir lima la ya'lamun, ampunkan aku dengan benda yang mereka tak tahu. Waj'al li khairan mimma yadhunnun, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. So, di sini ya, diajar pada kita untuk kita sentiasa
memperbaiki diri. Walaupun orang puji kita, tetap kita ada rasa takut pada Allah. Takut Allah Ta'ala ambil tindakan atas setiap pujian yang Allah Ta'ala yang orang bagi pada kita. Yang orang bagi pada kita. Okey. Tapi kalau katalah kita ada perasaan gembira bila orang puji kita, lepas daripada kita buat sesuatu kebaikan. Masa kita buat tu kita ikhlas. Lepas tu orang puji. Dah selesai dah amalan tu. Kan? Lepas tu orang puji. Jadi, kita nak buat macam mana? Kalau kita gembira, nampak macam kita tak ikhlas. Tapi tak gembira pun macam tipu diri je. Yang tu Nabi kata apa? Tilka bushra al-mu'minin. Ajil bushra al-mu'min, Nabi kata. Itu adalah berita baik yang segera untuk orang beriman. Jadi tak jadi masalah. Kalau kita gembira lepas kita buat tu, kalau orang ada puji, kita gembira lepas kita buat amalan. Tapi ada satu doa yang Nabi SAW ajar dalam hadis riwayat Ahmad, yang mana Nabi SAW ajar kita untuk jauhkan diri daripada syirik-syirik yang tersembunyi. Sebab riak ni pun termasuk dalam syirik kecil kan. Maka Nabi SAW dia mengajar sahabat dia untuk doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, wahai Tuhan, ataupun ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada kami melakukan syirik kepadamu dengan sesuatu yang kami tahu, dan kami minta ampun kepada kamu dengan benda yang kami tak tahu. Jadi ini di antara doa yang boleh kita amalkan untuk menjauhkan diri kita daripada riak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak jauhkan sifat riak dan ujub? Saya pernah lihat satu video seorang ustaz tu kata seorang yang mengatakan di hadapan orang lain dia tak infak sebab takut riak. Sebenarnya telah ada sifat riak tanpa disedari. Betul ustaz. Pertama, kalau kita nak hindarkan diri daripada sifat riak, kita perlu doa yang tadilah. Kita banyakkan doa yang tu. Yang kedua, kalau boleh disembunyikan amalan tersebut, kita sembunyikan. Amalan-amalan sunat ni para ulama dulu mereka suka sembunyikan. Kecuali kalau mereka boleh jaga jiwa lah. Ya. Yang ketiga, riak tak riak ni benda dalam jiwa. Kita tak tahu. Mungkin ada orang dia bercerita tentang amal baik dia tapi bukan untuk riak. Sekadar untuk mengajak orang lain. Sebab dalam hadis pun Nabi kata apa? Man sannal fi islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ada orang buat benda baik, tunjuk kebaikan bukan untuk riak tapi untuk orang lain tiru dia. Dia tak ada perasaan riak, dia dapat pahala berterusan, pahala berangkai. Jadi riak ni benda dalam jiwa. Kita tak boleh hukum orang tanpa dia bagi tahu kita dia riak ataupun tak riak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kitab tafsir yang sesuai dibaca oleh orang awam untuk memahami Al-Quran memandang orang awam tidak tahu mengenai status hadis dalam kitab tafsir dan juga tidak tahu sama ada tafsir yang ditulis itu bertentangan atau tidak dengan Quran dan Sunnah? Tafsir Hamka antara yang bagus. Hadis-hadis memang hadis-hadis belum tidak dinilai secara komprehensif, tapi kalau juzuk 30 ni saya telah pun menilai menilai riwayat-riwayat dia. Alhamdulillah tidak ada banyaklah riwayat yang betul. Kita kata apa? Tidak ada riwayat-riwayat yang palsu, tak ada. Bolehlah baca juzuk 30 Hamka ni, boleh cari di pasaran. Tadabbur Hikmah yang saya telah menilai hadisnya. Okey, insya-Allah. Allahumma inni a'udzubika an nusyrika Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Betul. Ini adalah riwayat yang betul yang saya baca tadi. Ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Hadis riwayat Ahmad. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunat 4 rakaat lepas Zuhur dan 4 rakaat lepas Isyak sabit ke dengan amalan sunnah? Ya, sabit. Kedua-duanya ada hadis yang menunjukkan demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya kira cukuplah sekadar untuk malam ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Datin Alia, Datuk Zack dan semua tim Tafaqquh Fiddin yang menganjurkan kuliah pada malam ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.